Dapat nanti saya SMS sama itu lah. Boleh mula kah? بعضهم ما يفتحون حق آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد لله. قال الإمام الحبيب العلامة القطب عبد الله بن علي بن محمد الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بالتوبة من كل ذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا ظاهرا أو باطنا. Hendaklah kamu sentiasa bertaubat daripada segala dosa, yang kecil, yang besar, dosa yang nampak dan dosa yang tidak nampak. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Allah berfirman, tinggalkanlah dosa-dosa yang zahir dan dosa-dosa yang batin. Yang zahir dosa nampak, yang batin dosa tak nampak. Dosa yang nampak seperti mengumpat, ngadu domba, dusta, bersumpah palsu, mencuri, rasuah. Dosa yang tidak nampak, hasad, ujub, sombong, tamak, buruk sangka. Ini bahagian daripada dosa-dosa yang tidak nampak, termasuk syirik, yang ianya adalah keyakinan di dalam kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dharu zahiral itsmi wa batinahu. Fa inna taubata awwalu qadamin yadha'uha al-'abdu fi tariqi as-suluki wa hiya asasu jami'il maqamat wallahu yuhibbut tawabin. Dan sesungguhnya taubat itu langkah pertama diletakkan bagi seorang hamba dalam perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubat itu adalah asas, fondasi kepada setiap makam-makam yang tinggi di sisi Allah, dan Allah suka kepada orang yang bertaubat. yakni permulaan perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah bermula dengan taubat. Tangga pertama untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi pada darajat-darajat, tangga pertamanya adalah taubat. Jadi dengan begitu, tanpa taubat, darjat seorang tak terangkat. Tanpa taubat, seseorang salah jalan menuju kepada Allah. Jadi taubat itu pintu menuju kepada Allah. Taubat itu tangga pertama untuk naik tinggi kedudukan kita dalam makam-makam yang dekat dan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala,
ada maqam nabiyyin, ada maqam siddiqin, ada maqam al-abrar, ya. Ada maqam ashabul yamin, ada maqam al-muqarrabin. Makam-makam banyak kedudukan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama, tangga pertama menuju makam-makam yang tinggi itu adalah bertaubat. Oleh sebab itu, permulaan makam Nabi Adam alaihissalam bermula dengan taubat. Nabi Adam diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika turun di atas muka bumi ini bermula daripada taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa talaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam menerima kalimat-kalimat daripada Tuhannya dan Tuhannya menerima taubat Nabi Adam. Jadi permulaannya Nabi Adam itu diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala bermula dengan taubat, bermula dengan insaf. Paham dong? Jadi yang bertaubat ini bukan hanya kepada orang-orang yang bersalah saja. Para anbiya yang tak bersalah pun bertaubat juga. Sebab fungsi taubat ada kalanya sebagai penghapus dosa, wasilah untuk mendapatkan pengampunan. Dan taubat itu juga boleh menjadi satu tangga untuk naik makam walaupun orang itu tak buat dosa. Jadi taubatnya para nabi bukan karena dosa, tapi naik makam. Oleh sebab itu baginda bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan beristighfar. Sesungguhnya saya setiap hari bertaubat dan beristighfar sebanyak 70 kali. Paham dong? Ada berkenaan dengan taubat. Ya, berkenaan dengan untuk taubat. Nah, qala Allah Ta'ala inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutahhirin. Allah suka kepada orang bertaubat dan suka kepada orang bersuci. Wa qad qala Allah Subhanahu wa Ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua, wahai orang-orang beriman, semoga kamu berjaya. Yani kunci kejayaan bermula daripada taubat. Yang tak bertaubat tak akan berjaya. Dan tiadalah orang itu meninggalkan taubat kecuali orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang tak tahu diri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu. Baginda bersabda, orang yang bertaubat itu sama dengan orang yang sama sekali tak berdosa. Orang yang bertaubat daripada dosa sama dengan orang yang tak punya dosa. Maksudnya apa? Taubat itu wasilah penghapusan dosa. Wa 'ala man at-taubata la tasihhu biduni tarki adh-dhanbi wan nadami 'ala fi'lihi wal 'azm 'ala alla ta'uda ilaihi ma 'ishta. Ketahuilah, taubat itu tidak sah melainkan dengan satu, meninggalkan dosa. Yang kedua, an-nadam, menyesal terhadap perbuatan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, dan berazam untuk tidak kembali berbuat dosa itu selama dia hidup. Ini syarat taubat. Tanpa ada syarat-syarat ini, tak ada makna pada taubat. Orang bertaubat, astagfirullah, 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 wa atubu ilallah. Dalam hatinya nak buat dosa lagi, nak buat dosa lagi, nak buat dosa lagi. Esok, minggu depan, lepas raya. Syifa itu taubat macam ni. Faham tu? Mesti ada apa itu kekuatan untuk meninggalkan dosa. Saya akan tinggalkan dosa. Baru taubat itu akan menjadi sah. Kemudian menyesal. Tak ada makna kepada taubat kalau tak menyesal. Macam mana? Dosa-dosa yang dia lakukan, tak apalah. Dosa tu dah lepas.
La, bukan dah lepas. Bagi awak dah lepas, bagi yang mencatat itu belum lepas lagi. Tapi menyesal, ya Allah, silap aku buat dosa itu. Menyesal perbuatan aku yang dulu aku buat tuh. Mesti ada menyesal. Selagi dia tak ada perasaan menyesal kepada perbuatan-perbuatan yang lalu, maka tak ada makna pada taubat tuh. Baginda bersabda, an-nadamu taubatun. Menyesal itu taubat. Tak sah taubat tanpa penyesalan. Penyesalan pada taubat ini bila terkait dengan dosa kita dengan Allah, kita dalam hati ini menyesal dan kita dalam hati ini mengakui itu silap dan tak sepatutnya dibuat. Bila terkait dengan hak orang, dipulangkan hak orang itu. Kalau ambil duit orang, pulangkan. Kalau kita fitnah orang, minta maaf. Kita dedahkan kepada orang ramai, saya minta maaf, saya fitnah kepada fulan. Jangan kita viralkan fitnah orang. Kita hanya minta maaf kepada orang kita fitnah itu. Kita tak dedahkan kepada orang ramai. Masa fitnah disebarkan kepada orang ramai. Masa insaf tak bagi tahu. Karena bagi tahu macam mana dia fitnah orang secara terbuka. Dia kena insaf pun meminta maaf secara terbuka. Supaya orang lain tak termakan dengan fitnahnya orang itu. Paham dong? Ada berkenaan dengan taubat. Mesti ada rasa penyesalan. Dan juga berazam untuk tidak kembali. Walid ta'ib as-sadiq alamat. Bagi orang bertaubat, yang taubatnya sungguh-sungguh ada tanda-tanda, alamat. Apakah alamatnya taubat? Minha riqqatul qalbi. Tanda taubat orang yang sungguh-sungguh, hatinya itu menjadi lembut. Macam mana hati lembut itu? Dia menyesal, dia luluh hatinya, dia pun juga menyesali perbuatannya. Riqqatul qalbi, dalam hati ini ada inkisar, ada penyesalan. Wa kathratul buka, tandanya juga banyak menangis karena perbuatan dosa yang ia lakukan. Yakni penyesalan itu dapat diungkapkan dengan tangisan. Dan biasanya orang kalau menyesal, dia akan menangis. Waluzumul muwafaqah, tanda orang yang bertaubat sungguh-sungguh, istiqamah di dalam komitmennya dalam bertaubat. Yakni ketika dia bertaubat daripada dosa mengadu domba, maka dia iltizam untuk tinggalkan perbuatan itu. Bila dia bertaubat daripada perbuatan suka tengok gambar-gambar tak betul, maka dia akan iltizam, tak akan buat lagi perbuatan itu. Ada iltizam dan ada komitmen untuk meninggalkan apa yang dilakukan daripada perbuatan dosa itu. Wa hajru qurana as-su', dan tanda taubat orang itu meninggalkan bersahabat dengan teman-teman yang jahat, teman-teman yang buruk perbuatannya lah. Karena teman yang buruk selalu akan mengajak seorang pergi berbuat dosa. Dan seseorang itu biasanya terbawa untuk berbuat dosa karena ajakan teman. Dan tanda orang yang taubatnya itu diterima atau sungguh-sungguh, mawatinil mukhalafah, meninggalkan tempat-tempat yang tempat itu ada tempat larangan. Kalau bekerja di tempat yang sumber-sumbernya haram, tinggalkan tempat itu. Kalau di tempat itu transaksinya ada haram, tinggalkan transaksi itu. Ada taubat yang sungguh-sungguh. Tapi kalau taubatnya setengah-setengah, aku nak taubat, tapi ini macam mana? Minggu depan je lah. Oh, minggu depan mana boleh. Kalau ajal datang, tak tunggu minggu depan, macam mana?
Faham dong? Wa iyyaka wal israr. Hati-hati kamu daripada berterusan atau degil. Terus berbuat dosa. Hati-hati kamu daripada sifat degil itu. Wa huwa an tudhniba thumma la tatuba 'ala al-fawr. Degil dalam berbuat dosa adalah orang yang berbuat dosa namun enggan untuk bertaubat dengan segera. Tahu dosa. Wajib ala kulli mu'minin an yahtariza minal ma'asi saghairiha wa kabairiha. Wajib bagi setiap mukmin berhati-hati yang kecil apatah lagi yang besar. Kama yahtarizu minan niranil muhriqah. Seperti orang itu berhati-hati untuk ditelan api yang sedang panas. Wal miyahil mughriqah, seperti orang itu berhati-hati daripada tenggelam dalam air lautan yang terbentang luas yang menenggelamkan. Wassumumul qatilah, hati-hati daripada perbuatan dosa yang umpama ianya adalah racun yang membunuh. Kita nampak ada racun? Jangankan racun. Kita pun ini coronavirus ini kan. Coronavirus. Macam mana kita supaya tak kena? Kita pakai sanitizer, kita pun pakai masker. Balik rumah belum apa-apa cuci tangan dulu. Nak pegang sesuatu pun kita kena sanitize dulu. Masuk kedai pun juga ada tulis di situ nama, kemudian sanitize pakai masker. Tempat-tempat tertentu ada social distancing sampai 1 meter, 1,5 meter. Apa tujuannya? Supaya tak kena virus corona. Ya kan? Macam tu juga seharusnya seorang itu menghindarkan diri daripada perbuatan dosa. Mengelak. Paham dong? Wala yakhtaru dhanba wala yaksudahu wala yatahaddad bihi. Jangan memilih dosa mana yang ia akan lakukan. Jangan pun meniat dalam hatinya untuk melakukan dosa. Jangan pun berbicara tentang dosa qabla wuqu'ihi, sebelum dosa itu berlaku. Yani biasanya orang itu akan tergelincir kepada dosa kalau dia bercakap tentang dosa itu. Paham dong? Wala yafrah bihi ba'dal wuqu', dan jangan sekali-kali kamu gembira setelah kamu berbuat dosa. Orang curi duit orang, aku curi duit dia, aku rompak lah. Aku ragu duitnya. Seronok pula. Bahaya gembira terhadap perbuatan dosa lebih besar daripada dosa yang ia lakukan. Karena dosa itu satu dosa, gembira kepada dosa. Paham dong? Fa'idha waqa'a fihi kana al-wajib alaihi satrahu. Bila ada orang yang tergelincir berbuat dosa, maka hendaklah dosa itu ditutup. Jangan seronok, jangan didedahkan, jangan cerita kepada orang. Dosa itu aib. Aib kena mesti ditutup. Faham dong? Wa karahatahu, dan orang yang tergelincir berbuat dosa hendaklah dia benci dengan perbuatan dosa itu. Tak suka, ya Allah, macam mana aku berbuat ini? Wal mubadara bitaubati minhu bil hafil hal, dan segera untuk bertaubat. Paham dong? Jadi seseorang dalam menyikapi dosa, satu, jangan degil untuk berbuat dosa. Macam mana tak degil dalam berbuat dosa? Kalau berbuat dosa, segera taubat. Segera insaf. Tapi nanti boleh tergelincir lagi. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba dalam satu hari kalau 70 kali berbuat dosa dan 70 kali bertaubat, akan diterima taubatnya. Atau dalam sehari. Apa maknanya? Maknanya, selagi mana hamba menyesal daripada perbuatan dosanya, selagi itu Allah akan terima taubatnya. Tapi kena sungguh-sungguh dalam syarat yang taubat tadi,
Janganlah kita taubat, ini Allah akan terima 70 kali kan. Aku baru 2-3 kali aja berbuat dosa. Kurang 67. Bukan seperti itu cara mentality menilai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima taubat seorang hamba sampai 70 kali itu mahu memberitahukan kamu jangan putus asa untuk bertaubat. Walaupun kamu tergelincir berkali-kali, tapi syaratnya sungguh-sungguhlah ketika bertaubat. Jangan main-main dalam bertaubat. Allah tahu isi hati seseorang. Oleh sebab yang demikian, ini adalah satu amal, yakni harapan yang dibuka oleh Allah kepada hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk menghampakan syaitan. Yang suruh kita berbuat dosa, syaitan. Allah buka pintu taubat. Sehingga syaitan tak berjaya untuk menjerumuskan manusia dengan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Melainkan kalau orang itu tak mau bertaubat. Melainkan kalau orang itu main-main dalam taubat. Tak diterima taubatnya karena tak dipenuhi syaratnya atau main-main, maka dia akan jadi teman kepada syaitan. Pilihannya sendiri. Adapun daripada Allah, Allah buka pintu ruang untuk bertaubat. Tapi dengan sungguh-sungguh. Bila seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tergelincir berkali-kali, taubat orang itu tetap akan diterima oleh Allah selagi syarat taubat dipenuhi. Wa alaika dan larangan untuk bergembira ya, larangan bergembira kepada dosa yang ia lakukan dan larangan mendahkan dosa yang ia lakukan. Wa alaika bitajdid taubah, hendaklah kamu sentiasa memperbaharui taubat. Wal mubadara biha fi kulli hin, dan segera bertaubat pada setiap saat. Fa inna dzunuba katsiratun wal 'abdu la yakhlu min zahirihi wa batinihi. Sesungguhnya dosa ini banyak sekali. Seorang hamba tak akan terlepas daripada dosa yang nampak dan dosa yang tak nampak. Min ma'asin adidah, daripada pelbagai macam kesilapan dan juga maksiat. Wa in hasunat halatuhu wa istaqamat tariqatuhu. Walaupun orang itu orang yang baik dan orang istiqamah, tak terlepas juga daripada dosa. Wa damat ta'atuhu, dan sentiasa taatnya berterusan. Walaupun dia sentiasa berbuat taat, tak boleh jamin dirinya tak berbuat dosa. Tak ada orang boleh jamin dirinya tak tergelincir kepada dosa. Karena terkadang dosa itu ada dosa yang tidak nampak, yang dia tak sedar. Wa hasbuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ismatihi wa kamalihi al-mutlaq yatubu ila Allah ta'ala wa yastaghfiruhu fi kulli yawmin akthar min 70 marrah. Cukup bagi kamu contoh, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum daripada segala dosa dan sebagai seorang yang sempurna, beliau pun bertaubat kepada Allah dan beristighfar satu hari sebanyak 70 kali. Fa'alaika bil-iktsari min al-istighfar ana al-laili wa ana an-nahar. Dan hendaklah kamu juga memperbanyak dalam istighfar malam dan juga siang. Wala siyama indal ashar, khususnya di waktu sahur. Sebelum fajar terbit. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wal mustaghfirina bil ashar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan diri dengan istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya daripada segala kesusahan kemudahan. Yang akan diangkat kesusahannya. Yang sempit akan diluaskan. Dan akan diberikan rezeki daripada sumber yang ia tak tahu. Wa akthir an taqul, perbanyaklah kamu untuk menyebut Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Istighfar, ya Allah ampunkan dosa aku, terimalah taubat aku, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Faqad kanu ya'udduna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha dzikr al-mubarak fil majlis al-wahid qariban min 100 marrah. Terkadang zikir tadi, kan ya Rabbighfirli wa tub alayya, dalam satu majlis sahabat boleh mendengar Nabi baca 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya.
innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Diulang-ulang. Yakni kerapnya Nabi beristighfar kepada Allah. Wa alayka bida'wati Dhinnun alaihi salam wa hiya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan hendaklah kau memperbanyak membaca doa Dhinnun, yakni Nabi Yunus. Apakah doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dhinnun, nun itu nama ikan. Yang dimaksudkan adalah Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus digelari Dhinnun? Karena beliau yang ada dalam perut ikan. Faqad warada annaha ismullahil azam. Ada yang menyatakan bahwasanya zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu adalah al-ismul a'zam. Apa itu al-ismul a'zam? Al-ismul a'zam adalah nama pada Allah yang kalau orang berdoa dengan menyebut namanya, doanya confirm dikabulkan. Apakah ismullahil azam? Salah satu pendapat mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus ketika membaca itu dalam perut ikan, wa nada fil dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami terima doanya. Berdoa dalam lautan, dalam perut ikan, fastajabna lahu. Kami terima doanya. Dan kami selamatkan dia daripada kesusahannya dalam perut ikan dikeluarkan. Dan demikian kami akan selamatkan orang-orang beriman dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baginda bersabda bahwasanya dalam riwayat dinyatakan kalau zikir tadi adalah bahagian daripada ismullahil azam. Dan tiada orang yang menyebutnya dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, melainkan akan diangkat kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yaquluha mahmumun wa la maghmumun illa farrajallahu anhu. Qala Allah taala fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami terima doa Dhunnun dan kami selamatkan ia daripada kesusahannya, dan demikian juga kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Maka kita pada masa-masa ini, akhir-akhir ini perlu untuk memperbanyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, agar supaya wabak ini segera diangkat oleh Allah, agar supaya penyakit ini segera diangkat oleh Allah, agar supaya manusia dapat rahmat daripada Allah, agar supaya yang sukar itu dimudahkan oleh Allah, yang sempit diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen-momen saat ini kita perlu untuk memperbanyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dengan harapan menunggu janji Allah seperti diberikan kepada Nabi Yunus, fastajabna lahu. Kami terima doanya dan kami selamatkan ia daripada kesusahannya, dan demikian kami akan selamatkan orang-orang beriman. Maka kita menunggu dengan zikir tadi datangnya bantuan daripada Allah dan diangkatnya kesusahan yang sedang kita hadapi daripada pandemik COVID-19 ini dan juga wabak-wabak penyakit-penyakit yang lainnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehormatan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, agar supaya Allah angkat kesusahan yang menimpa, Allah angkat kesulitan yang sedang dihadapi. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahrir rijal ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلاء أنقياء علماء نحظى بالخير نكفى كل شهر. ربنا وصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون، واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا من يسار في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة. عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي، حمدا كثيرا دائما هبت النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا دخل غير رضا نفسي وزنة عرش مداد كلماته. قبل الله منكم.